بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-89. Yang kita uminya, kita jawinya muka surat yang ke-58. Dalam bab ma jaa fi khuludil ahli jannati wa ahli nar. Bab yang menceritakan berkenaan dengan kekal ahli syurga di dalam syurga dan ahli neraka di dalam neraka. Kita sampai kepada sabda Nabi SAW yang bahagian atas. Fa iza adkhalallahu ahlal jannati al jannata wa ahlan nari an-nara qala utiya bil mauti mulabbab. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza adkhalallahu ahlal jannati al jannata wa ahlan nari an-nara qala utiya bil mauti mulabbaban. Maka apabila telah habis dimasukkan Allah Ta'ala akan ahli syurga ke dalam syurga dan dimasukkan ahli neraka ke dalam neraka, maka sabda Nabi SAW, di bawah orang akan maut itu berupa seperti rupa kambing, hal keadaannya dicekak pakaian dadanya, sebagai orang Arab mencekak lawan kelahinya, ditentang kancing baju dadanya, serta disentak dan ditarik dengan keras. Jadi bila mana ahli neraka ni tuan-tuan masuk dalam neraka, ahli surga masuk dalam neraka, utiya bi mauti mulabbaban, maka didatangkan mati itu, didatangkan maut itu, yang kematian itu diserupakan seperti mana seekor kambing. Bawa, cekak, tarik. Bahasa kita tarik. Tarik mana? Tarik untuk dipamerkan di hadapan ahli syurga dan juga ahli neraka. Kemudian fayuqafu ala suri allazi baina ahli jannati wa ahli nari thumma yuqalu ya ahlal jannati fayattali'una khaifina thumma yuqalu ya ahlan nar fayattali'una mustabshirina yarjuna syafa'ah. Maka didirikan maut yang dibawa tadi di atas pagar yang ada di antara ahli syurga dan ahli neraka. Bawa ni kematian tu, maut tersebut, mati tersebut letak di tengah-tengah antara ahli syurga dan ahli neraka. Kemudian dipanggil semua isi syurga dan semua isi neraka.
Kata orang, hai isi surga. Bila didengar isi surga panggilan itu, keluar semuanya dengan takut mereka itu, apalah pula gerangannya. Bila mana bawa mati tu, letakkan di antara ahli surga dan di ahli neraka, summa yuqal, ada satu orang yang menyuruh malaikat, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Bila mana sebut macam tu, fayattali'una khaifina, ahli surga jadi takut. Takut apa? Takut kukut nama pergi silap pula masuk dalam neraka pula lepas ni pula. Jadi risau, takut. Tu bagi ahli surga. Kemudian dipanggil pula isi neraka, ya ahlan nar, hai isi neraka. Bila didengarnya panggilan itu, fayattali'una mustabshirina, keluarlah semuanya dengan cukup suka hati. Kerana apa? Yarjuna syafa'ah, kiranya syafaatkanlah dan boleh lepas daripada azabnya pedih. Ini tuan-tuan, kisah antara syurga dan juga ahli neraka. Bila mana panggil ahli syurga jadi takut. Sebab apa? Takut-takut nanti nama tu tersilap. Takut-takut nanti Allah campak dalam neraka. Tapi bagi ahli neraka, mustabshirin, mereka sangat gembira. Sebab apa? Kemungkinan Allah nak ampunkan, Allah nak bagi syafaat, Allah nak lepaskan daripada azab. Itu perasaan antara ahli syurga dan perasaan ahli neraka. فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا. Bila sudah berhimpun semua ahli syurga dan semua ahli neraka, maka ditanyanya kepada ahli syurga dan ahli neraka itu, adakah kenal sekalian kamu akan ini binatang yang dibawa di hadapan sekalian kamu ini? Maka jawab mereka itu, yakni puak ahli syurga dan puak ahli neraka, sesungguhnya kami kenal akan dia, ialah maut yang diwakilkan dia datang pada kami. Bila mana berhimpun ahli syurga dan ahli neraka ni, malaikat kata, hal ta'rifuna hadza, hampa kenal tak ni yang kami bawa ni? Fayaquluna haula'i wa haula'i, berkatalah ahli syurga ahli neraka, qad arafna, sesungguhnya kami kenal lah. Kambing tu huwa al-maut, dia adalah kematian. Allazi wukila bina, yang di mana dia diwakilkan datang kepada kami dulu masa kami hidup. Kemudian kata Nabi SAW, fayudbahu zabahan ala suri allazi bainal jannati wan nar, maka direbahkan. Yadja' mana? Direbahkan mati itu, lalu disembelih. Akan sehabis-habis sembelih binatang di atas pagar yang ada di antara ahli syurga dan ahli neraka. Dan ahli syurga dan ahli neraka itu melihat keadaan sembelih. Bila mana sebut itu, baringkan kambing itu, kemudian disembelih kambing tersebut. Summa yuqalu ya ahlal jannati khuludun la maut, wa ya ahlan nari khuludun la maut. Kata Nabi SAW, kemudian dikata orang kepada ahli syurga, hai ahli syurga, kekalah tiada mati lagi selama-lamanya. Yakni pada sifat kamu sekarang berkekalan selama-lamanya, tiada dihubungi oleh mati. Dan dikatakan pula kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, bermula sifat kamu di dalam neraka itu berkekalan demikian selama-lamanya, tiada dihubungi dengan mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila mana masuk neraka, ahli neraka dalam neraka, ahli syurga dalam syurga, maka datang mati. Mati itu disembelih. Isyaratnya apa tuan-tuan? Isyaratnya tidak ada lagi dah kematian setelah ini. Tidak ada lagi dah kematian selepas daripada ini. Sebab tu kematian tu hanya sekali. Yakni ketika mana kita di atas dunia. Selain daripada tu, hidup yang kekal abadi di negeri akhirat. Betul Quran kata, wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya negeri akhirat itulah yang kekal abadi. Inilah tuan-tuan, kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan apa? Ahli syurga kekal dalam syurga, ahli neraka kekal dalam neraka. Cumanya tuan-tuan, mereka yang beriman, walaupun sekadar zarrah imannya, akan dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga.
Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka-mereka yang mana beriman pada Allah. Orang beriman tapi ahlul asi. Ahlul asi mana ahli maksiat. Beriman kepada Allah, beriman tapi tak semayang. Beriman kepada Allah, beriman tapi tak tutup aurat. Mereka ni masuk dalam neraka, masuk dalam neraka. Cuma mereka tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Hanya yang khalidina fiha abada siapa? Mereka yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau satu orang tu ada sikit je iman, maka dengan kata Nabi, syafaati li ahli al-kabair, syafaat aku kepada orang-orang yang berdosa besar, daripada syafaat itulah dikeluarkan ahli neraka yang ada iman walaupun sedikit, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Maksudnya yang kekal dalam neraka siapa? Yang kekal dalam neraka mereka yang mati tanpa iman. Itu yang tapi teruklah kena azab. Kena azab. Kemudian dikeluarkan daripada syurga, dikeluarkan daripada neraka, diberi mandi dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Bersih badan, hilangkan segala kesan-kesan lebam, kesan-kesan hitam yang ada pada tubuh ahli neraka ni. Kemudian baru Allah masukkan ke dalam syurga. Itulah tuan-tuan penghabisan kehidupan manusia. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW beberapa riwayat yang banyak seumpama ini. Barang yang disebutkan padanya pekerjaan melihat itu, bahwasanya manusia itu melihat sekaliannya akan Tuhannya, dan menyebutkan kaki dan barang yang menyerupai demikian itu. Maka bermula mazhab pada bicarakan tapak kaki dan lainnya ini pada sisi ahlul ilmi, daripada sekian imam seperti Sufyan As-Sawri, Malik bin Anas, dan Imam Abdullah bin Mubarak, dan Imam Ibn Uyainah, dan Imam Waqi' dan lain daripada mereka itu, bahwasanya memikir mereka itu akan sebenarnya segala perkara itu. Kemudian mereka berkata pula, diriwayatkan segala ini hadis, dan tiada boleh ditanya bagaimana terupa pada akal, bahkan wajib dipercayainya sahaja. Dan yang memilih akan dia oleh ahli hadis, bahawa diriwayatkan segala ini perkara sebagaimana datangnya, dan dipercayakan akan dia, dan tiada boleh ditafsirkan, dan tiada boleh diwahamkan, dan tiada boleh dikata bagaimana terupa pada akal. Maka inilah satu pekerjaan ahlul ilmi yang dipilih mereka itu akan dia, dan berjalan mereka itu kepada. Masalah apa ni tuan-tuan? Masalah yang bila mana dalam hadis tu Allah Subhanahu wa taala kan kaki. Kalau bila mana ahli dah penuh neraka ni, kemudian Allah gunakan kakinya dalam hadis. So isu kaki tu macam mana? Perkataan kaki tu. Sebab perkataan kaki itu kalau nisbah kepada makhluk, anggota jisim, kan? Anggota badan. So boleh tak benda tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada dua jalan para ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis macam ni. Hadis dan ayat Quran itu kan dia panggil apa? Ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat yang samar. Ayat-ayat yang samar pada sifat Allah. Macam yadullah, kalau kita terjemah Melayu, tangan Allah. Ainullah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dia panggil mata Allah. So tangan, mata, kaki, telapak kaki ni, macam mana ulama berinteraksi dengan hadis-hadis ni? Maka ada dua mazhab berinteraksi dengan hadis-hadis ataupun ayat Quran yang mutasyabihat. Yang pertama betul di kalangan salaf. Salaf ni mereka yang hidup pada kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga hijrah. Bagaimana mereka berinteraksi dengan ayat-ayat ni? Bagi mereka beriman saja. Amiruha, kata Imam Syafi'i, amiruha kama ja'at. Berpegang seperti mana apa yang datang, tanpa menafsirkan, tanpa menghuraikan ayat
tersebut. Kalau contoh Allah kata yadullah, yadullah lah. Tak perlu tafsir. Yakni macam mana? Yakni adakah sama dengan yak manusia? Adakah yakni sama? Tak. Tanpa huraian. Maksudnya apa? Beriman saja. Jadi kalau kita baca ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Allah istiwa di atas aras. So kalau orang-orang dulu, para ulama salaf, Imam Asy-Syafi'i, bila mana sampai ayat ni, dia orang tak hurai. Dia orang lalu je. Baca saja. Sebab apa? Sebab tidak ada yang tahu maksudnya melainkan Allah. Ini ulama salaf. Tanpa menghuraikan hakikat kepada makna tersebut. Beza dengan hari ni. Dia ada satu akidah, dipanggil akidah mujassimah, musyabbihah. Mereka mengatakan mereka ikut jalan ni. Tafwid dia panggil. Sebenarnya tak, mereka bukan ikut jalan tafwid. Malahan mereka menafsirkan apa nama yad. Mereka menafsirkan apa nama istawa. Sebab tu kita lihat ada di kalangan mereka yang mengatakan istawa dengan mana qu'ud. Qu'ud ni mana duduk. Sedangkan duduk itu nisbah kepada Allah. Dan duduk itu nisbah kepada makhluk. Tak boleh nisbah kepada Allah. Jadi kita mana bila berinteraksi dengan ayat-ayat yang nampak macam ni macam anggota badan manusia. Macam mana boleh nisbah kepada Allah? Antara dahik. Dahak ni mana gelap. Ada hadis berkenaan dengan Allah tersenyum. Allah ketawa. Jadi macam mana tu kita nak nisbah benda tu? Jadi para ulama salah kata apa? Engkau baca je ayat tu. Engkau baca je hadis tu tanpa menafsirkan, tanpa menghuraikan apa maksud daripada perkataan tersebut. Ini ajaran siapa? Ajaran ulama salaf. Satu lagi mazhab yang kedua dia panggil aliran khalaf. Apa aliran khalaf? Kita mentakwilkan yad, istawa, ain, semua tu dengan makna yang layak pada sisi Allah Ta'ala. Macam ni kan. Bila mana Allah kata apa dia? Allah meletakkan kakinya. Penuh isi baca hadis. Apa dia kata Allah Ta'ala? Hatta iza u'ibu fiha wada'a ar-Rahmanu qadamahu fiha. Bila mana neraka nak penuh, wada'a ar-Rahman, Allah meletakkan qadamahu fiha. Allah letakkan qadam. Qadam ni kalau terjemah Melayu kaki. Jadi apa dibuat oleh ulama khalaf? Diorang palingkan makna qadam tersebut kepada makna yang lain. Apa makna yang lain? Antaranya qahrun, kekuasaan. Antaranya perkasa. Maksud paling makna. Jangan pakai qadam. Qadam tu kalau terjemah Melayu pada kaki. Jadi buat apa? Tak guna qadam, tafsiran, huraian, takwil dengan makna yang lain daripada makna asal. Ini ulama khalaf. Sebab apa ulama khalaf mentakwil tuan-tuan? Sebab nak bagi faham orang macam kita. Orang Melayu. Orang Ajam. Yang kita ni tak erti bahasa Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, bila mana dia orang baca hadis ni dah. Ar-Rahman, wada'a ar-Rahmanu ala qadamuh. Orang-orang Arab ni tuan-tuan, di kalangan sahabat, dia orang takkan terbayang kaki Allah. Dia orang takkan terbayang Allah ada kaki, ada jari jemari. Dia orang takkan bayang. Sebab apa? Akidah mereka akidah yang salimah. Akidah yang sejahtera daripada tasbih, daripada tajsim. Cuma bila mana Islam dah mula berkembang, masuk kepada negara-negara Ajam, yang kita ni tak belajar bahasa Arab. Kita tak belajar ilmu balaghah. Kita tak belajar ilmu ma'ani. Kita tak belajar bahasa Arab secara dalam. So bila mana perkataan qadam, kita terjemah apa? Kaki. Bila mana kita terjemah kaki, itu merujuk kepada makna apa? Makna makhluk. Sifat makhluk yang ada kaki. Sedangkan kaki itu tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Maka apa dibuat oleh ulama-ulama khalaf? Mereka mentakwilkan, mereka memalingkan makna asal kepada makna yang lain yang layak dengan zat Allah. Maka letak nama apa? Qahrun, yang maha perkasa, dengan sifat qahrun Allah.
dengan sifat qaharnya, Allah Ta'ala menyumbat-nyumbat ahli neraka dalam neraka. Itu maksud dia. Oh, letih tuan-tuan kalau main benda ni. Saya dulu nak faham benda ni tempoh lama. Sebab apa? Sebab dia jadi keliru dengan fahaman yang salah. Salah ni tuan-tuan, depa beriman macam contoh, wada'a Rahmanu qadamah. Allah Ar-Rahman meletakkan qadamnya. Okey, dah cukup. Tak payah nak hurai dah. Tak payah nak cerita yang tu, nak cerita tak ada tafsiran. Serah kepada Allah. Tapi bila mana zaman dah ni, zaman kita hari ni yang faham bahasa Arab, nak terjemah dalam bahasa Melayu dan sebagainya, jadi problem. Akhirnya kita terjemah sifat Allah yang tak layak kepada Allah. Kaki, Allah ada tangan, Allah rupa macam pemuda kan. Ada satu hadis tu berkenaan dengan rupa Allah ni macam satu orang pemuda. Satu orang pemuda, satu orang laki-laki lah, yang amrat, yang tak ada janggut. Ini kesalahan-kesalahan fahaman terhadap hadis-hadis Nabi yang berlegar dalam isu apa? Ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat berkenaan dengan sifat khabariyah. Daripada sifat khabariyah ni tuan-tuan muncul Mu'tazilah. Muncul apa lagi? Mu'attilah. Muncul Jahmiyah yang menafikan terus bagi dia orang hadis wada'a Rahmanu qadamah ni hadis yang tak boleh pakai. Mereka menafikan hadis-hadis macam ni. Sebab apa? Hadis-hadis macam ni menisbahkan Allah dengan makhluk. Itu Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah apa? Kita pegang dua pendapat. Tafwid, serah makna, serah tafsiran, serah huraian kepada Allah. Khalaf, mentakwilkan, memalingkan makna asal kepada makna yang lain, yang layak dengan zat Allah. Itu khalaf. Mungkin tuan-tuan benda ni mungkin di kalangan tuan-tuan mungkin tak biasa dengan benda ni. Tapi masa saya belajar dulu, benda ni jadi isu hangat. Di antara kami para pelajar kan, kita masa tu tengah belajar. Jadi masa tu tengah apa? Duk kaji, mengkaji dan sebagainya. Inilah isu. Kita akan pelajar Jordan ni, di Mu'tah tu, diminta oleh sahabat-sahabat untuk kita buat satu program. Saya antara panel yang diminta untuk bahas berkenaan dengan isu ni. Lepas tu saya apa saya tak ingat lah. Tapi banyaklah saya rujuk kitab-kitab. Kita huraikan balik bagaimana para ulama berinteraksi dengan hadis, ayat Quran yang sifat tersebut merujuk kepada sifat makhluk, ataupun panggil ayat sifat khabariyah. Yadullah Ar-Rahmanu ala arsistawa, ainullah, rijlullah, kaki Allah, qadamullah. Semua tu tuan-tuan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka ayat mutasyabihat ni tuan-tuan tidak boleh jadi muhkamat dalam akidah. Apa ayat muhkamat dalam akidah tuan-tuan? Laisa kamitslihi syai'. Itu ayat muhkamat. Apa lagi ayat muhkamat? Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkamat dia panggil. Ayat muhkamat mana? Ayat Quran yang digunakan dalam akidah, menafikan Allah bersifat dengan sifat makhluk. Ya, kena baca hadis ni tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh. Wada'a Rahmanu qadamah. Apa maksud Allah Ta'ala meletakkan qadamnya? Maka inilah huraiannya. Ada ulama kata qadam tu tak tahu makna. Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Bagi ulama-ulama khalaf yang datang kemudian setelah Imam Syafi'i, yang datang kemudian daripada Imam Malik dan sebagainya, mengatakan qadam tu dengan mana qahrun, menguasai, ataupun dengan sifat perkasanya. Itu maksud dia. Jadi itu sebagai huraian kalam yang Syekh Ibn Rabawi letak dalam kitab-kitab beliau. Jadi kesimpulannya macam itulah. Kesimpulan macam, jangan kita bayang kaki Allah ni dah. Bukan yang tu. Benda tu tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian masalah yang ke-41. Ahli surga dan ahli neraka tiada mati selama-lamanya, manakala keduanya itu tetap mendiami kedua syurga dan neraka itu. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi SAW, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Sa'id yarfa'uhu qala idza kana yaumul qiyamah
utiya bil mauti kal kabsi amlah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Diangkatnya hadis ini, yakni dikatanya hadis daripada Rasulullah SAW. Mana hadis dia panggil hadis marfu'. Hadis marfu' apa tuan-tuan? Hadis yang diangkat, dinisbahkan kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf, hadis yang tersebut dinisbahkan kepada sahabat. Hadisun mursal, hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in. Itu perbahagian hadis. Apa katanya? Sabdanya, apabila adalah hari kiamat, didatangkan mati itu seperti biri-biri jantan yang berbintik-bintik hitam putih. Fayuqafu bainal jannati wan nari fayuzbah wa hum yanzuruna falau anna ahadan mata farahan la mata ahlul jannati walau anna ahadan mata huznan la mata ahlun nar. Maka dibawakan biri-biri itu, maka didirikan dan ditahan akan dia antara syurga dan neraka, yakni pada sempadannya, dan berhimpun semua manusia ahli syurga dan neraka melihatnya. Maka disembelih akan mati, akan maut yang seperti rupa biri-biri itu. Padahalnya mereka itu memandang semuanya kepada biri-biri itu kena sembelih. Dan dikhabarkan kepada mereka itu akan bahawasanya kekal masing-masing di tempat tinggalnya, tiada mati lagi. Bila didengar oleh ahli syurga yang demikian itu, maka sukacitalah mereka itu sehabis-habis sukacita. Jikalau sekiranya bahawa seseorang itu ada lagi mati, nescaya ahli syurga itu mati dengan sebab sukacitanya. Dan apabila didengar oleh ahli neraka akan kekal tiada mati itu, amatlah mereka itu berduka cita. Jikalau sekiranya ada seseorang itu mati dengan sebab duka cita, tentulah mati ahli neraka itu dengan sebab duka cita itu. Ini riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, sama juga bawa kibas, kambing biri-biri jantan yang berwarna bintik-bintik hitam putih, sama disembelih. Dilihat oleh ahli syurga dan juga ahli neraka. Bila mana sembelih kematian ni, ahli syurga ni seronok, suka cita. Sebab apa? Mati dah tak ada. Jika ada mati, jika mati tu masih lagi ada, maka ahli syurga ni kalau mati, mereka mati dalam keadaan gembira. Bila mana ahli neraka tengok benda tu, duka cita, sedih mereka. Sebab apa? Mereka kekal dalam neraka. Kalau ada tuan-tuan mati masa tu, boleh mati, maka ahli neraka akan mati. Sebab apa? Terlalu duka cita, sedih benda tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Dua hadis ni berkenaan dengan apa? Tidak ada mati dah dalam syurga, tidak ada mati dalam neraka. Azab macam mana pun ahli neraka ni tetap takkan mati. Tuan boleh bayang, tuan boleh imagine tak benda ni? Tak boleh bayang. Macam mana satu orang diazab? Diazab, diseksa, tak mati-mati. Atas dunia lain, atas dunia ni tuan-tuan, sakit ke paling tidak 10 tahun. Mati. Seksa macam mana manusia? Mati. Tapi seksaan Allah Ta'ala di akhirat nanti, takkan mati-mati. Malahan ditambah lagi. Dibuat jasad yang baru, dibuat tubuh yang baru untuk apa? Liyazuqul azab, untuk rasa azab Allah. Ini tuan-tuan. Sebab tu Quran kata dia wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhiratlah yang kekal abadi yang baik. Inilah tuan-tuan benda yang Nabi SAW khabarkan kepada kita supaya kita jaga-jaga. Kehidupan dunia akan tamat. Kehidupan dunia akan binasa. Maka berjayalah mereka yang menjaga amalan mereka. Berjayalah mereka yang menjadikan akhirat itu keutamaan mereka. Jangan tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kita termasuk di kalangan orang-orang yang ahli neraka, na'udzubillah min zalik, yang sangat sedih bila mana kematian itu disembelih. Maksudnya apa dah? Tidak ada lagi dah kematian dalam syurga, tidak ada lagi dah kematian dalam neraka. Dia kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah yang ke-42.
ahli syurga kekal dalam syurga dengan sihat dan muda selama-lamanya dan bersuka-suka selama-lamanya. Demikianlah tersebut di dalam khabar seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل الأهل الجنة جنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قول الله تعالى عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila masuk ahli syurga dan akan syurga, berseru orang yang menyeru bahawasanya, tetaplah ada bagi sekalian kamu itu sihat, maka tiada sakit sekalian kamu selama-lamanya. Dan bahawasanya tetap bagi sekalian kamu itu hidup, maka tiada mati sekalian kamu selama-lamanya. Dan tertentu bagi sekalian kamu itu muda, maka tiada tua sekalian kamu selama-lamanya. Dan tertentu pula bagi sekalian kamu bersedap-sedap dan bersuka-suka, maka tiada kesusahan dan kepayahan sekalian kamu selama-lamanya. Maka itulah firman Allah Azza wa Jal, dan kami serukan sekalian kamu bahawasanya itu sekalian syurga yang sekalian kamu pusakai, akan dia itu dengan barang yang sekalian kamu amalkan. Ini tuan-tuan, penutup Syekh Edi Al-Mabawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis dalam Sahih Muslim. Maksudnya orang dalam syurga ni, dia tidak akan rasa susah, dia tidak akan mati, dan dia tidak akan merasa tua. Maksudnya apa? Sentiasa muda di dalam syurga Allah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat apa dia? Dengan syarat kita di atas dunia melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dapat seperti mana yang kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian ba ma jaa huffatin jannatu bimakarihi wa huffatin naru bisyahawat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu, dan neraka itu dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Muka surat 94. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sungguhnya terupa ia pada akal kita dan teruji ia pada tiap-tiap orang. Maka hadis itu dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ana Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huffatil jannatu bimakarihi wa huffatin naru bisyahawat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ia telah dilingkungi akan syurga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu, dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari oleh nafsu. Maka apa maknanya? Maka maknanya, adakah syurga itu tiada siapa boleh mendapat akan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu, seperti semayang dan puasa dan berzikir dan lainnya, dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram, dan menjauhkan malas daripada menjunjung apa yang diwajibkan Allah, dan rajin kepada berbuat ibadat dan berbuat sebarang yang disuruh Allah pada siang hari dan malamnya, maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Maka seolah-olahnya syurga itu telah dikelilingi dengan segala yang tersebut itu, maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Maksudnya apa tuan-tuan? Syurga ni keliling dia tu, kalau nak masuk
kita kena buat benda yang nafsu tak suka. Bahasa mudah itu syarat masuk syurga. Apa syarat dia? Syarat dia mesti kita buat satu benda yang nafsu tak suka benda tersebut, baru boleh masuk dalam syurga tersebut. Maksudnya apa? Syarat dia macam tu. Dia kelilingi. Allah buat syarat. Kalau engkau nak masuk syurga boleh, tapi engkau kena pada mengorbankan nafsu syahwat. Kalau nafsu tak suka semayang, kita semayang. Kalau nafsu tak suka puasa, kita puasa. Kalau nafsu tak suka kebaikan, kita buat baik. Maka layaklah satu orang itu pada menerima syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah buat macam tu. Buat lingkaran. Dikelilingi syurga itu dengan apa? Dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Beza dengan neraka. Neraka apa? Dan makna neraka itu dilingkungi dengan syahwat. Yakni dilingkungi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia, dan mensia-siakan waktu, dan berbuat jahat seperti menipu, dan bermain-main yang haram, dan berzina, dan berjudi dan sebagainya. Maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat. Maka barang siapa menempuhi syahwat itu, maka sampailah ia ke neraka. Maksud neraka ni Allah keliling dengan benda yang syahwat suka. Siapa buat? Ke neraka Allah lah jawabnya. Tu. Dan tuan-tuan, ni guideline bagi kita. Apa guideline-nya? Kita kena buat benda yang nafsu tak suka. Sangat sukar, sangat payah, tapi itu namanya mujahadah. Jihadun nafs. Dan seperti mana dalam hadis Nabi SAW duduk di satu pokok. Nabi menyandar, sahabat pun ada dekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Berkata sahabat, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Ya Rasulullah, jihad apa yang besar itu? Kata Nabi SAW, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafs. Sebab jihad lawan musuh ni tuan-tuan bukan hari-hari. Bila musuh menyerang, baru kita lawan. Bila musuh menyerang kita, melakukan perbuatan jahat kepada kita, baru kita lawan. Dan jihad lawan orang musuh ni tuan-tuan kita nampak. Tapi jihad nafsu tu benda dah berada dalam jasad kita. Benda dah berada dalam diri kita. Wa imma kita menang, wa imma kita kalah. Benda tetap dalam jasad kita. Pergi hospital ni tuan-tuan scan. Scan dah, gunalah alat hebat macam mana pun, takkan dapat untuk scan nafsu dan syahwat. Takkan dapat scan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang Allah jadikan manusia seperti itu. Ada nafsu, ada syahwat, ada iman, ada akal. Allah bagi kepada manusia. Sebab tu lebih kita daripada malaikat apa dia? Malaikat dikurniakan iman. Dikurniakan ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak akan bermaksiat dengan apa perintah Allah. Beza dengan manusia. Allah bagi kita iman, Allah bagi kita nafsu. So persoalan dia, bagaimana kita mengawal hawa nafsu tersebut. Maka muncullah kaedah-kaedah, cara-cara para ulama membantu bagaimana cara untuk jihad lawan hawa nafsu. Dan benar ada dalam badan, kata para ulama, nafsu syahwat ni bayang-bayang. Dia bayang-bayang kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Pergi mana pun, bayang-bayang tu akan ikut. Bezanya, dia menguasai kita atau kita menguasainya. Betul Quran kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemuncak nafsu seseorang itu apa? Nafsu mutmainnah. Bagi orang awam macam kita. Bagi para anbiya dia panggil nafsu kamilah. Nafsu yang sempurna pada sudut kebaikan dia. Bagi kita cukup mutmainnah. Maka mereka yang ada nafsu mutmainnah ni, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Siapa mereka yang ada nafsu ketenangan ni? Mereka yang bila mana dipanggil oleh Allah, mereka redha akan Allah, Allah redha akan mereka. Dia akan balik kepada Allah dalam keadaan tenang. Dirinya tenang, nafsunya tenang, jiwanya tenang, syahwatnya tenang. Semua jadi tenang. Dengan tenang apa? Dengan beribadat kepada Allah. Maka dibuatkan cara riyadhah. Bagaimana latihan kawal hawa nafsu. Di antaranya kalau ada satu amalan yang kita istiqamah buat, bila mana kita terlupa buat, tertinggal, maka dalam tasawuf disuruh kita qada kembali. Kalau ada amalan-amalan sunat yang namanya amalan sunat yang istiqamah kita buat, contoh sembahyang duha, contoh witir, tahajud, witir, sembahyang duha, qabla subuh, kita rajin buat, tertinggal, maka disuruh kita qada balik. Itu cara dia. Disuruh kita qada. Betul para ulama mengatakan nafsu dia akan runtuh dengan apa? Yang pertama, dengan banyak berpuasa. Nafsu dia akan runtuh. Yang kedua, nafsu akan runtuh dengan banyak apa? Banyak bersabar. Dia akan runtuh. Yang ketiga, nafsu akan runtuh dengan banyak derma. Sedekah. Bagai riyadhah kita lawan nafsu kan. Jangan kita nak bagi. Tadi kat rumah berniat nak bagi 50 kat masjid. Sampai pintu tu, banyak pula 50. Ambil yang biru RM1. Tadi dah niat dah tadi kat rumah. Sampai sini, tu dia panggil riyadhah. Nafsu tak suka, kawan. Sampai dah kita sanggup bagi. Benda yang nafsu tak suka pada derma, sedekah, wakaf dan sebagainya. Dia tak suka. Tapi kita bagi. Kita lawan dia. Maka dia akan runtuh. Yang keempat dengan apa? Dengan istighfar. Melazimi istighfar dan solat sunat taubat. Dia akan runtuh. Maka dia akan jadi apa? Dia runtuh. Dia akan kembali naik seperti apa? Nafsu-nafsu yang baik. Daripada nafsu ammarah. Nafsu yang hanya tahu buat benda jahat. Kita runtuhkan dia. Dia naik sikit lawamah. Lawamah ni ramai orang berada pada tahap ni, kata guru kami. Apa lafaz lawamah? Benda baik pun buat, benda jahat pun buat. Cuma benda jahat ni kalau dia buat, cepat-cepat dia istighfar. Cepat-cepat dia sembahyang taubat. Cepat-cepat minta ampun. Dia nafsu lawamah. Ramai di kalangan manusia berada pada peringkat nafsu lawamah nombor 2 ni. Lama dia berada dekat sini. Habis nafsu lawamah, maka dia akan naik satu nafsu apa? Dia panggil mutmainnah tadi. Maka dia akan datang pada tidak dah dikenali nafsunya, melainkan semua benda yang baik. Itu nafsu mutmainnah. Maka perlukan kepada riyadhah. Bagaimana nak menghilangkan nafsu ammarah dengan banyak tadi dah. Derma, beristighfar, berpuasa dan sebagainya. Bagaimana nak nafsu lawamah tersebut nak naik kepada nafsu mutmainnah, nak mengawal nafsu kita daripada buat baik buat dosa ni, baik pun buat dosa pun buat, suhbah dengan ustaz. Suhbah dengan guru kita. Suhbah dengan orang-orang soleh. Dan kita terumbang-ambing. Yang peringkat bawah tu jahat je. Tak kenal langsung baik, jahat. Dia buat jahat, suruh buat yang ni. Naik nafsu lawamah tak stabil. Baik pun buat, jahat pun buat. Kadang-kadang tu baik je. Selagi lemah sikit, jatuh balik. Tu macam mana nak bagi stabil? Suhbah dengan guru. Suhbah dengan guru mana tu tuan? Guru yang mursyid. Guru yang mursyid yang boleh bimbing kita. Dengan rohnya, dengan kalam perbicaraannya dan sebagainya. Maka inilah yang paling sukarnya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab untuk mencapai, untuk mencari, menggapai guru yang mursyid, ibarat seperti mana mencari unta merah. Yang orang Arab, dia ada unta merah ni, unta yang jarang ada. Tapi kalau ada ni tuan-tuan, kalau dapat, harga mahal. Boleh beli sebiji Mercedes. Tu unta merah. Maksudnya apa? Tak ramai orang yang mencapai kedudukan guru mursyid. Memang dia boleh didik, dia boleh asuh kita
sampai kita nafsu mutmainnah. Dia panggil apa? Dia panggil suhbah dalam ilmu tasawuf. Tu guru mursyid ni zaman ni tuan-tuan dah berkurang. Dah tak ada. Ada cuma tak direzekikan untuk berjumpa dengan mereka. Ada tuan-tuan, mungkin ada. Di keliling kita mungkin ada. Di tempat lain mungkin ada. Tapi kita tak direzekikan untuk berjumpa dengan mereka. Untuk membimbing kita kepada jalan Allah. Maka yang ada pada hari ini tuan-tuan, apa perlu kita buat? Memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berselawat juga dapat menstabilkan nafsu kita. Baik dengan buruk tu kita buat sekali tu dapat distabilkan, dapat ditenangkan. Itu namanya guru mursyid. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan ciri-ciri guru mursyid dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Ada ciri-ciri ni kepada satu orang guru, maka benarlah dia ni guru yang mursyid. Bukan cari guru banyak karamah, bukan. Bukan cari guru boleh jalan atas ayak, bukan. Bukan cari guru yang kalau terbakar tak terbakar dia, bukan. Bukan cari guru yang kalau hujan lebat dia tu kering tak kena hujan, bukan. Sebab benda-benda ni boleh dibuat-buat, boleh dilakon-lakonkan. Mungkin boleh jadi sihir. Kita ingat karamah, tapi sihir. Guru yang mursyid ni apa dia? Guru yang bila mana kita berada di sisi dia, kita bertambah baik. Inilah yang berlaku kepada Sayyidi Al-Imam Abu Hasan Ash-Shazuli radhiyallahu ta'ala anhu dengan guru Sayyidi Al-Mashish radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana berjumpa Sayyidi Abu Hasan Ash-Shazuli dengan Sayyidi Abdul Salam Al-Mashish. Abdul Salam Al-Mashish ni tuan-tuan, dia ulama Maghribi. Tu kalau tuan-tuan berjalan dekat Morocco, pergi Maghribi di Morocco tu, minta dekat pelajar bawa pergi satu bukit dia panggil Jabal Alam. Jabal Alam ni kalau tuan-tuan naik bukit tu, atas tu ada satu kubur. Kubur tu adalah kubur Sayyidi Abdul Salam Al-Mashish. Nama Abdul Salam Al-Mashish ni tuan-tuan orang Malaysia tak kenal. Kita tak kenal mereka ni. Diorang ni ulama-ulama tasawuf tapi kita tak kenal dia. Sayyidi Abdul Salam Al-Mashish ni tuan-tuan, dia Allah kurniakan kepada beliau ni satu perkara apa dia? Tak mempunyai anak murid yang ramai. Anak murid dia yang betul-betul anak murid dia seorang. Sayyidi Abdul Hasan Ash-Shazuli. Siapa Imam Abu Hasan Ash-Shazuli ni? Pendiri tarikat Syazuliyah. Sayyidi Abdul Salam Al-Mashish tak pernah terima mana-mana anak murid. Kecuali satu hari ketika mana Sayyidi Abu Hasan Ash-Shazuli berjalan ke Iraq nak cari guru ni. Abdul Salam Ash-Shazuli ni tuan-tuan, dia bukan ulama tasawuf, dia mujtahid. Ulama fiqh, alim fiqh. Tapi rasa kosong. Tak ada berguru, guru rohani ni tak ada dan sebagainya. Dia pergi ke Iraq berjumpa dengan anak murid kepada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ni pendiri tarikat Rifaiyah. Alim, hebat, banyak kelebihan-kelebihan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Kata anak murid Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, pasal apalah hang main ke Iraq ni? Jauh perjalanan hang. Sedangkan di tempat kamu, yakni di Maghribi, ada satu orang ulama yang makam kedudukan dia sama dengan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Sangat alim, waliullah, boleh mendidik engkau. Orang itu dia patah balik tu. Patah balik ke kampung dia di Maghribi tu. Berjumpalah dengan Sayyidi Abdul Salam Al-Mashish. Berjumpalah di antara murid dan guru. Kata guru saya ni tuan-tuan, kalau dia guru mursyid kita, ruh kita dah bertemu dengan ruh guru tu dah. Ini bahasa dia dah. Bahasanya apa? Kita ni dah bertemu dengan guru kita tu di alam roh dulu. Roh kita dengan roh guru kita dah bertemu. Atau guru mursyid. Untuk dapat ni tuan-tuan, zaman sekarang payah. Payah. Nak cari ni tuan-tuan, macam tadilah, sangat sukar. Tapi ada cuma kita tak direzekikan untuk berjumpa. Maka kalau kita jumpa ni tuan-tuan, tenang kita dengan dia, senang hati kita dengan dia, dia didik kita sampai kita tak kenal apa melainkan ibadat.
Kalau kita suka kepada keduniaan, dia tukar kita suka kepada akhirat. Kalau dulu kita ni pemarah, panas baran, dia tukar kita kepada orang yang lembut, hilang panas baran kita. Kalau dulu kita orang yang sombong, takabur, ujub, semua ada, dia hilangkan sifat tu, dia masuk sifat mahmudah dalam diri kita dengan tarbiyah dia, dengan didikan dia dan sebagainya. Itulah guru mursyid. Dia change, dia tukar murid tersebut daripada buruk kepada baik. Kalau kita pergi ni tuan-tuan dah baik dah, dia akan jadikan kita lebih baik daripada sebelum. Itu guru mursyid. Dia bukan bagi kita karamah, kan? Dia bukan bagi kita, tak. Dia tukar kita. Inilah tuan-tuan namanya guru mursyid. Cara nak naik ke peringkat mutmainnah daripada nafsul lawamah tu macam mana? Cari guru. Bersuhbah dengan orang baik. Kalau tak ada guru ustaz, mana nak dapat lah? Banyak melazimi di rumah Allah. Banyak duduk di rumah Allah lebih banyak daripada tempat-tempat yang lain. Sebab kalau kita duduk di masjid ni tuan-tuan, pemikiran kita ni takkan terfikir untuk buat maksiat. Itu keberkatan rumah Allah. Jadi kita hanya fokus kepada ibadah. Dan kita takkan fikir dah yang lain. Itu kalau kita tak ada guru. Kalau kita ada guru, berguru lah. Macam tuan-tuan dulu, mungkin ada sini murid kepada Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Itu mursyid. Mursyid bimbing. Bila mana meninggal, beri kepada Tuan Guru Haji Sabran. Bila Tuan Guru Haji Sabran meninggal dunia, bagi kepada Tuan Guru Haji Patih. Lepas Patih meninggal dunia, saya tak tahu siapa dah. Tak ada siapa dah. Ada lagi. Siapa? Ustaz Nan. Ustaz Nan. Kalau Ustaz Nan tak ada ni, itu dah perganti. Maka kita bersuhbah, bersahabat baik, duduk dengan mereka, memuzakarah dengan mereka, maka mereka akan bimbing kita untuk tinggalkan an-nasul lawamah kita tersebut. Inilah tuan-tuan, dalam istilah tasawuf dia panggil guru yang mursyid. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung pada masalah yang ke-44. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.